Jadi kalau boleh saya jemput panelis yang pertama, Prof Ismail. Saya panggil Prof je boleh tak? Tak payah panjang-panjang Ya, Prof Datuk Prof je lah. Prof Ismail memulakan kariernya di UTHM pada ketika itu di ITO pada 1997 selaku pengarah ITO. Dan ketika itu bernaung di bawah UTHM, bernaung di bawah UTM. Maknanya kita tidak ada senat kita dan sebagainya masa itu, kita masih merujuk kepada UTM. Pada tahun 2000, sekitar bulan September, kita telah diberi autonomi selaku dan dikenali sebagai College University Tun Hussein On, Kuito. Jadi Datuk sebagai rektor yang pertama Kuito pada tahun 2000, sebelum itu 1997. Boleh Datuk jelaskan dan ceritakan kepada kita bagaimana Datuk memulakan perancangan menghadapi cabaran pada ketika itu dan memulakan hubungan dan interaksi antara Kuito dengan kita punya stakeholder, kementerian. Bagaimana Datuk cuba mendapatkan peruntukan-peruntukan daripada kementerian, sebab sebelum itu kita bergantung kepada UTM. Apabila kita bertukar kepada Kuito, kita ada otonomi dan kita diberikan otonomi dalam menguruskan pentadbiran dan keuangan dan sebagainya. Dan juga urusan-urusan yang Datuk telah lakukan dalam pelantikan-pelantikan komponen-komponen penting universiti, misalnya Chancellor, lembaga pengarah dan sebagainya. Boleh Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha secara si majlis Profesor Hashim, yang saya kasihi Profesor Termizi, Wakil Rasmi Naib Chancellor, Tuan Haji Bahrun, pengurusi, pengarah program, timbalan penolong-penolong Naib Chancellor, Profesor, rakan ahli panel, Profesor Datuk Adno dan Profesor Datuk Zainai, dan seterusnya sahabat-sahabat, rakan-rakan warga universiti. Mungkin yang baru-baru yang saya belum kenal, saya panggil adik-adik warga universiti. Lebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih kerana dapat dijemput untuk bersama berkongsi pengalaman, berkongsi pendapat, membangunkan universiti tercinta ini. Saya rasa dah agak lama tak bercakap di depan kerana jadi YB ini dah 2 tahun lebih, dan masa YB ini, kalau dulu sebelum YB ada juga main golf dengan Prof Zainai, sekarang saya main golf seorang-seorang je pakai cangkul. Jadi berucap di depan ni tak ada lagi kerana inilah mungkin selepas 2 tahun dapat berucap. Kalau rasa nampak gemuruh tu memang biasalah. Orang dah 2 tahun tak berucap di depan ni, dia rasa sikit lain sikit. Secara saya diminta berkongsi pengalaman bersama universiti ini dari peringkat itu hinggalah saya meninggalkan universiti ataupun meninggalkan jawatan pada 2008 bulan Mei, 31 bulan Mei, dan selepas itu jawatan itu diambil alih oleh pengurusi sebagai memangku jawatan Naib Chancellor, sehingga Profesor Matno melapor diri pada bulan 10. Okey, saya sebelum dipindahkan di sini adalah merupakan bersama pejabatnya bersama dengan Prof Zainai di satu bangunan di UTM, memulakan satu program yang dipanggil sebagai Space UTM.
dan mungkin saya dapat buat pembetulan sikit daripada Prof Hashim. Saya bukan pengarah pertama. Pengarah pertama ni adalah Profesor Omar dan saya adalah timbalan dia. Dan kami memulakan space dengan 2 orang dan seorang staf sokongan. Kalau tuan-tuan bayangkan space sekarang ini, ada college space, UTM dan sebagainya, itu bermula daripada 3 orang ini. Kita bermula pada tahun 2000 ataupun 1995, 93, 94 macam itu. 94. Masa saya mula melangkah kaki di sini 26 hari bulan Ogos 1997, saya orang kata bukanlah kali pertama menjejakkan kaki di kampus PLSP ataupun itu, kerana sebelum itu saya juga terlibat dalam rancangan pembelian dan sebagainya, kerana jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Prof Ismail untuk kejuruteraan awam, Prof Ismail Hassan, saya terlibat untuk pembelian. Jadi Prof Tamizi, Azizan dan sebagainya untuk menilai pembelian itu terlibat daripada awal lah. Jadi bila saya sampai di sini pada masa itu, student ada lebih kurang 800 lebih dan staff lebih kurang dalam 241 kalau macam itu. 60% daripada staff pada masa itu adalah staff sementara dan selebihnya kira-kira 50 orang daripada kementerian dan kira-kira dalam 30 orang daripada UTM yang dipinjamkan. Staf kementerian dan staf UTM dipinjamkan ke sini dan kita ada 50-60 orang staf sokongan yang berstatus sementara. Ramai yang ada di sini mungkin masih ingat masa kita berada di sini pada masa itu. Status sementara ini adalah status yang sekiranya tamat itu, maka tamatlah jawatan kita. Staf yang dipinjamkan akan balik kepada tempat masing-masing. Dan sekiranya ini berlaku, makna dia kita akan ada orang kata orang lokal banyak kan, tidak akan ada jawatan-jawatan lah. Okey. Bila saya sampai di sini, saya bersyukur kerana banyak perkara yang telah berjalan dengan baik. Kerana Prof Zainal telah membangunkan universiti ini daripada 1993 ataupun awal, bermula programnya 1993 dengan status tapak ataupun asas yang kukuh. Program yang telah diterima, program yang telah mendapat pengiktirafan, keadaan staf yang begitu erat. Kalau kita bayangkan, mungkin kita tak ramai pada masa itu, setiap orang mengenali antara satu sama lain. Prof Hashim, Prof Aziz, Prof Tamizi, mereka bekerjasama, cuma orang kata dalam keadaan yang ada pada masa itulah. Okay. Dan kalau pada masa itu kita masih lihat macam staf yang senior sekarang macam Prof Yusri masih lagi sebagai student lah. Jadi itulah keadaannya pada masa itu. Kita ditakbirkan oleh satu jawatankuasa pentadbir. Jawatankuasa pentadbir yang terdiri daripada pegawai kanan kementerian dan pegawai kanan UTM. Pegawai kanan kementerian dan pegawai kanan UTM ini diletakkan apa yang dipanggil sebagai jawatankuasa bersama. Dan kita bayangkan balik, universiti ini ditubuhkan ataupun PLSP ditubuhkan untuk melatih tenaga pengajar bagi politeknik dalam rancangan Malaysia ke-6. Politeknik di apa yang pada masa itu di Terengganu misalnya, politeknik yang akan ditubuhkan selain daripada itu, Kuching dah ada. Jadi makna dia
ada 4 politeknik yang akan dibangunkan dan World Bank selalunya membiayai pembinaan politeknik ini. Tapi World Bank tidak akan membiayai lagi pembinaan politeknik kerana mereka tidak melihat macam mana Malaysia membangunkan staf. Kalau setakat menghantar ke luar negara, kosnya tinggi, dan disebabkan itu usaha telah dibuat untuk melatih tenaga pengajar di dalam. Dalam usaha untuk melatih tenaga pengajar dalam untuk menjadi politeknik, staf pada 4 politeknik ini, PLSB ditubuhkan dan kemampuan UTM tak mencukupi untuk orang kata melatih ke semua tenaga pengajar ini. Kerana apa yang diperlukan misalnya word technology, word based technology, medical electronics dan sebagainya, perkara-perkara yang pada masa itu UTM tidak berkemampuan. Dan sebabkan itulah kita juga masa saya datang masih ada lagi saki-baki staf yang dipanggil sebagai staf MUSIA, Midwest University Consortium, yang datang daripada US kebanyakannya, daripada Purdue, datang ke sini, duduk di sini, tinggal di sini, dan mereka dibayar gaji bersama dengan di US. Dan kita yang datang sini, kalau UTM datang sini dapat 2 kenaikan, daripada kementerian juga mungkin ada 2 kenaikan. Itu saja kalau bandingkan dengan staf MUSIA. Status sementara inilah yang membuat keadaan gelisah, keadaan tak tenang, apa yang akan berlaku kepada universiti. Itulah keadaan, cuba bayangkan pada masa itu keadaan universiti dengan kampus yang 93 ekar, hampir-hampir 100 ekar, dan ada satu orang kata cahaya yang mungkin dapat membantu kita ialah apabila Menteri Pendidikan melawat pada tahun 1996, Yang Berhormat Datuk Seri Najib, dia mengatakan kita tukar nama itu dan insya-Allah pada tahun 2000 kita akan naikkan status kepada universiti. Itu janji politik. Bila kita dah, Prof. Tamizi pun tadi sebutkan, kita rasakan status yang sementara ini agak kurang selesa untuk semua. Jadi kita berusaha menyediakan kertas kerja untuk menaikkan universiti ini. Dan kalau saya tengok balik kertas kerja yang diusahakan itu banyak, apabila sampai ke satu peringkat dia ditahan, kerana kita bayangkan Malaysia pada masa itu tak semua negeri mempunyai universiti, termasuk Pahang tak ada universiti, termasuk Perlis tak ada universiti, Melaka tak ada universiti. Jadi kalau dia naikkan kita sebagai universiti, negeri-negeri lain tidak ada universiti, kita akan jadi universiti kedua di Johor. Itulah kesukaran yang kita lalui. Kita susah untuk nak mendapatkan ini dengan keadaan politik yang itu. Datuk Seri Najib daripada Pahang, dia kata saya di Pahang pun tak boleh ada universiti lagi pada masa itu. Tapi mungkin ialah perancangan kita, perancangan Allah lah yang ini. Datuk Seri ada perubahan kabinet, Datuk Seri Najib berpindah jawatan lain dan seorang yang bukan ahli politik menjadi menteri, iaitu Tan Sri Musa. Tan Sri Musa Muhammad adalah bekas Naib Chancellor USM, dilantik menjadi menteri. Jawatan kuasa bersama yang dipengerusikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha melihat pada keadaan kita yang tak stabil, melihat kepada kemudahan yang kita ada, program yang kita ada, yang telah diterima, program yang diiktiraf oleh IEM, program-program yang diperlukan oleh negara. Kemudahan yang kita beli untuk membiayai, untuk melatih akan jadi satu, orang kata, pelaburan yang sia-sia kalau kita tak upgrade. Jadi di antara usaha yang dilakukan oleh jawatan kuasa bersama yang dipengerusikan oleh TKSU pada masa itu,
Datuk Arsyad, Datuk Seri sekarang ini, jawatan terakhir dia adalah KSU Kementerian Penerangan. Jadi dia minta supaya Menteri yang berhormat Menteri Tan Sri Musa untuk melawat ke Johor, dan tempat yang pertama adalah melawat UTHM ataupun itu pada masa itu. Dan itulah saya rasa di antara perkara yang mengubah sedikit kemungkinan bila dia datang, dia tengok dengan facilities, dia tengok dengan keadaan kita dan sebagainya. Dan kita juga bagi dia merasmikan bangunan baru, bangunan yang sekarang ini PPS duduk dan saya duduk tingkat atas dulu. Bangunan akademik dan juga pusat komputer tu, itu perasmiannya oleh Tan Sri Musa sebagai orang kata mengatakan yang kita ada kemampuan, kita ada pembangunan yang baru dan sebagainya untuk membolehkan kita menjadi universiti. Jadi kertas kerja itu kemudian dia diangkat. Menjadikan satu kerisauan pada masa itu adalah pada masa yang sama 2 kertas kerja untuk menubuhkan universiti dalam satu mesyuarat kabinet. Mesyuarat kabinet pada 13 September nak bincangkan penubuhan 2 college universiti ataupun 2 universiti. Pada 13 September mungkin panjang mesyuarat kabinetnya, diluluskan satu saja. Diluluskan Melaka. Sebab tu Melaka jadi universiti yang ke-14 pada 13 September. Kita pada 20 September barulah sampai turn kita. Dan 20 September itu diluluskan satu lagi college universiti. Jadi kerisauan pada masa itu adalah kerisauan macam mana satu negara akan buat 2 universiti dalam satu minggu mesyuarat kabinet. Tapi alhamdulillah sekarang dia jadi sejarah. Pada 30 hari bulan 27 mesyuarat, 30 hari bulan diumumkan yang kita menjadi College University Tun Hussein On. Jadi usaha-usaha yang dijalankan ini adalah usaha bersama. Kerana kalau bayangkan Datuk Makno, kalau tengok dia pengalaman dia dan sebagainya, dia adalah satu orang yang boleh orang kata mengubah. Pengalaman saya adalah sikit. Saya sebagai pengarah space saja dan sebagainya. Datang sini kita pada masa itu, pada masa itu kita terpaksa bekerja dalam satu pasukan yang sama. Semua mungkin adalah satu level. Kita buat satu kolokvium, kita buat apa orang kata dasar dan sebagainya. Kita pergi ke tebing tinggi, formulatekan apa yang kita akan melakukan bersama. Dan saya rasa kalau kejayaan untuk menubuhkan universiti UTHM ini ataupun Kuito pada masa itu adalah kejayaan bersama. Tidak ada orang yang menonjol dan kita sama-sama menyumbang. Dan saya rasa pengumuman pada 30 hari bulan itu adalah satu pengumuman bukan saja untuk staf sokongan yang pada 60% lebih menyerupakan ahli universiti, kejayaan bersama orang-orang daripada UTM dan daripada kementerian, dan kita lepas itu akan mula memikirkan macam mana kita nak tinggal di sini. Orang dah mula beli rumah dan sebagainya. Kalau sebelum pada itu semua orang masih lagi tak percaya, kita mungkin akan patah balik dan sebagainya. Dan lepas itulah mana kita akan dapat lihat pembangunan selepas pada tahun 2000. Saya rasa pusingan pertama ni saya berhenti situ. Apa yang saya nak secara bayangkan, kita boleh melakukan sesuatu. Kita walaupun dengan kepakaran, dengan kemudahan, dengan pengalaman yang sikit, kalau kita bekerja ke dalam satu pasukan yang mempunyai satu misi dan satu visi yang sama, saya rasa tak mustahil kita lakukan seperti mana yang kita lakukan menubuhkan satu universiti di Johor yang telah pun ada universiti dalam suasana keadaan pada masa itu Perlis belum ada, Pahang belum ada. Dan selepas itulah baru ada
Universiti Malaysia Pahang atau masa itu dipanggil College University Science dan Teknologi KUSTEM di Gambang, dan Kukum di Perlis. Jadi kejayaan yang kita lakarkan adalah kejayaan dari segi komitmen bersama. Bila kita dah ada misi, kita tetapkan pada masa itu, berorientasikan konsep tauhid. Lepas itu kita tukar pada bertunjangkan konsep tauhid. Tapi semua ini bukanlah dibuat oleh satu orang, dibuat oleh satu pasukan yang ada pada masa itu, dan alhamdulillah kita lakukan benda itu. Saya rasa dari segi program akademik mungkin Prof Zainal dapat menyambung daripada situ. Apa yang saya diminta, mungkin saya boleh masuk round kedua anda habis mengenai pembangunan, macam mana saya daripada fakulti awam dapat bangunan fakulti awam dulu ke dan sebagainya. Mungkin saya cerita dalam round kedua nantilah. Kerana Datuk selalu sebutkan Prof ini dia bangunkan fakulti awam dulu. Jadi mungkin 10 minit yang pertama ni dah selesai. Cuma saya nak saudara bayangkan pada tahun 97 ataupun bermula 93, mungkin Prof Tamizi ataupun Prof Hashim yang pindah daripada Kuala Lumpur terus ke sini tanpa sampai ke Skudai. UTM Kuala Lumpur, Prof Zarar pun macam itu, Prof Makno, Datuk Makno. Mereka melihat kejutan budaya lah. Kalau sampai sini katanya kalau ada anak harimau yang dilepaskan dalam padang yang ada pada masa itu, mungkin tak nampak kerana rumput dia tinggi. Jadi benda-benda begitulah yang berlaku pada tahun 93, 97. Kerana seperti mana Prof Tamizi katakan dulu pada peringkat awal tadi, ini adalah bangunan politeknik yang telah gagal. Kita masih tengok kesan-kesannya, kita masih lihat kita harus membuat sesuatu supaya bangunan ini boleh berfungsi, dan macam mana kita nak design bangunan kampus baru supaya tidak mengalami benda yang sama. Saya rasa itu mungkin mengurusi 10 minit terawal sebagai mukadimah. Terima kasih. Lebih 10 minit.